Zini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Sorry hari ni kita kembali ya. Kita mulakan majlis kita dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku seperti biasalah ya. Waalaikumsalam. Kak Ros minta maaf ya, semalam kita punya YouTube tu pencahayaan sangat teruk ya. Kak Ros tak pakai apa-apa hari ni. At least TikTok ya dia bagi pencahayaan. Kalau dekat YouTube semalam kau tengok lah, ya Allah, aku sendiri pun takut, very gelap ya. Sangat-sangat scary. Macam tu. Terima kasih. Okey, sahabat kita, semalam Kak Ros minta maaf ya sebab kita dah tahu siapa yang mereport kita ya. Kita dah tahu siapa yang mereport kita, mengatakan kita buat hate speech ya, sedangkan kita bagi tahu kepada mereka adalah benda yang benar ya, benda yang benar. Jadi orang tak boleh terima kenyataan tu ya. Dan kita pun dah memblok orang tu ya. Terima kasih. Lain kali kalau macam tiba-tiba kita terputus macam lebih daripada 10 minit tu, maksudnya kita kena block. Tapi selepas itu tak sampai 20 minit lah TikTok restore balik ya, restore balik. Cuma semalam kita terus dekat YouTube sampai 1 jam, tak sampai 1 jam lah, lebih kurang Cuma dekat YouTube tu, sahabat kau tahulah kan, dia punya pencahayaan tu kita yang kena cari pencahayaan ya, sangat-sangat susah. Aku, ya Allah, dah lah kita gelap-gelap ya. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Macam tu. Siapa-siapa yang baru masuk boleh tap love orange yang dekat Kak Ros juga ya. Join my team pun boleh. Thank you. Saya betul-betul minta maaf. Saya tak tahu ya yang orang ni boleh buat perangai macam tu ya. Dulu kita pernah sekali, tapi itu isu politik, kita faham ya. Tapi yang bila kita bercakap isu-isu kebenaran, isu-isu kemanusiaan pun orang boleh tak suka dengan kita. Macam tu. Okey. Ya, kadang-kadang macam itulah sahabat-sahabat. Terima kasih. Tak ada, kadang-kadang kita manusia ya, kita kena bercakap isu-isu kemanusiaan juga. Okey, sekarang kita ada isu-isu yang patut kita bincangkan, iaitu isu-isu masyarakat. Isu-isu marhain. Sorry ya, Kak Ros memang dari semalam macam tak sihat ya. Muka Kak Ros memang agak pucat. Kepucat-pucatan ya. Aku pun tak tahu kenapa. Abang Long kita dah sarapan belum. The Rock biasalah tu. Tante The Rock pun memang champion juga ya. Ya Zaz, betul-betul ya sahabat-sahabat kita. Lepas tu okeylah, mari. Hari ni sebenarnya ada orang minta dengan Kak Ros ya. Afrida, thank you. Ada orang minta dengan Kak Ros, dia orang nak apa ni, aku nak letak filter lah sahabat-sahabatku supaya muka aku ni tidak menakutkan diri aku sendiri. Encik Han dari Kuching supaya muka aku tidak menakutkan diri aku sendiri. Kita letak filter mana? Okey, filter macam ni. Macam terang pula. Filter macam mana? Kita sedang men-shopping filter. Ya, Abang Long, saya semalam tak dapat deep sleep ya. Sebab kita ada satu benda yang belah sana duduk popek-popek ya sampai pukul 4 pagi. Suara pun hampir hilang ya. Mana ni? Aku punya filter. Sekejap, Kak Ros cari filter. Macam ni, better pakai bunga lah supaya kita nampak segar sikit ya. Terima kasih The Rock, terima kasih. Okey, ni kita nak cerita hubungan Spark Lee, tapi Adli ni tak ada pula. Tak cukup tidur. Ya, tak cukup tidur. Kak Ros semalam kita tengok kita punya jam. Deep sleep kita sangat kurang. Deep sleep sangat kurang ya. Jadi kita terpaksa memfilterkan diri. Tapi semalam kalau kau tengok YouTube tu, aku pun takut rupa aku ya. Ya Allah. Ni si Adli ni tak datang mak ni. Waalaikumsalam. Mana pula si Adli ni? Saya minta maaf ya. Kak Ros minta maaf banyak-banyak sangat. Okey. Kita bacalah berita news dulu ni. Aku nak tunggu si Adli tak datang. Tak apa. Sebab kita ada isu Spark Lee ya, kita nak bincang benda tu. Abang Long, buka muka tak make up, muka tak cukup tidur, kita pakai bunga ya. Okey, IOI Properties ya.
telah retracted, telah menarik balik ya proposal untuk membangunkan semula Shenton House. Di manakah Shenton House? Kejap ya, Kak Arus cek ya. Shenton. Kenapa IOI ni? IOI. Kenapa IOI? Shenton House. Okey, IOI adalah dia nak tarik balik carangan untuk developkan balik ya Shenton House di Singapura. Sahabat-sahabatku, sebab kalau kita nak cakap apa-apa ke kita nak cakap apa-apa pun sahabat-sahabat, kita tengok lokasi ya. Terang. Sekarang dah ada matahari. Sahabat, tempat Kak Ros hujan ya. Tempat Kak Ros hujan. Thank you kepada yang join Kak Ros ya. Abaikan muka Kak Ros yang teruk, tapi dengarlah apa yang Kak Ros cakap. Jadinya IOI Property Group dia telah menarik balik ya cadangan untuk redevelop memajukan semula ya. Memajukan semula Shenton House yang berada di Singapura ya. Yang berada di Singapura to be deliberated at shareholder meeting. Sebab dia kata dia consider option ya. Kita tak tahulah masalah apa sebenarnya, sebab dia just tulis macam tu. Dia kata we are looking at different options. Maksudnya IOI Group ni dia tarik balik proposal tu, dia cuba melihat option lain. Waalaikumsalam sahabat-sahabat kita. Okey. Ramai yang tak tahu yang Kak Ros boleh come back to TikTok. Jadi korang silalah ya. Silalah share. Bismillah, Kak Ros minum kopi dulu. Sila share. Dan siapa dan siapa nak share, tak nak share sudah dengar ya. Jadi dia tidak beritahu kita apa itu option. Biasalah corporate bercakap berbeza dengan ahli politik bercakap ya sahabat-sahabatku. Ahli politik dia bantai kiri kanan, dia bukan bantai orang, dia membantai diri dia sendiri. Because at the end of the day, percakapan dia tu akan makan diri dia. Lepas tu kalau kita kata dulu kau cakap macam tu, dia akan bangkang balik ya. Lepas tu dia akan bantai pula kita ya. Aku sekarang ni Waalaikumsalam Kartini. Terima kasih Kartini, terima kasih Uncle Jack, terima kasih semua-semua yang join Kak Ros ya. Semangat sikit, tiba-tiba ada matahari ni masuk macam cahaya ya. Tadi gelapnya, sini hujan dari semalam. Waalaikumsalam. Okey, jadinya bila orang corporate bercakap ya, dia bercakap dengan satu cara di mana dia tidak boleh dikenakan semula ya. Orang politik pula cakap kau faham sendirilah apa yang kita punya Perdana Menteri cakap semalam dekat Beijing ya. Waalaikumsalam Cahaya. Waalaikumsalam Din. Okey, lepas tu dia katalah there is still time. Mr. Lee Yosang lah kata, dia kata there is still time to think about it. To come out with the plan before redevelopment works commence. Terima kasih Cahaya. Nikmi. Terima kasih Nikmi. Waalaikumsalam. Okey, sahabat-sahabat kita, jadinya kita pun tidak tahu ya. The move ya, tindakan mereka ini ya. Bulat King, terima kasih Nikmi. Mereka sebenarnya bermula dari cadangan mereka pada November ya. November 6 November 2024. Sebab Mr. Lee ya selaku Mawardah, terima kasih Bulat King, terima kasih. Sebab mereka ni, Mr. Lee ni adalah major shareholder ya. Nama penuh dia apa tadi? Lee Yosang. Okey, telah menulis surat ya. Good morning semua, telah menulis surat kepada kepada shareholder bahawa requesting, dia memohon ya, meminta untuk withdrawal, maksudnya menarik diri daripada withdrawal of the resolution of the extraordinary meeting. Sebab dia kata dia projek tu kena ditarik balik sebab kemungkinan ya, the potential conflict of interest in Singapore commercial property project.
macam tu. Sebab tu kita boleh ada banyak syarikat, tapi kita kena declare kita punya interest. So kalau ada kemungkinan ya overlapping, jadi kita kena declare. Kalau kita senyap-senyap, selamat pagi Manuk Kolok, thank you Bulaki. Okay, kalau kita ada kepentingan bercanggah, kita kena declare. Jangan pula kita sorok-sorok ya. Sorok-sorok. Abang dia director dekat Khazanah. Lepas tu adik dia dekat Khazanah, abang dia duduk situ. Situ sini, kaum keluarga, sembunyi-sembunyi ya. Kita tidak boleh. Dalam dunia corporate, kalau tak ada masalah, tak boleh. Sebab kenapa? Sebab dekat Singapura sama juga dengan US. You tak boleh pakai formula yang dipakai di Malaysia ya. Money can solve everything. No. Money will not solve everything, you know. Terima kasih Cik Puan. Thank you Manokolok. Adam, ini macam kelas Prof Burn. Bukan macam tu. Bukan Kak Ros nak bagi tu. Cuma Kak Ros bagi tahu. Sebenarnya anda boleh ada dua syarikat yang berhubung kait ya. Macam Maple ke apa ya. But you need to declare ya. Fashion Valet, Maple semua ni. You need to declare. Kepentingan you. Macam saya ada kita buat projek dekat sini. Bila pergi kita declare. Okay. Sebelum apa-apa kita declare. Saya ada company dekat sini buat ini. Saya ada company dekat sini buat sini. Kita declare. Jadi kalau nak berurusan dengan company tu, kita cara dia lain. Kita akan bagi penjelasan betul-betul. Bila nak transfer duit pada bank pun kita akan isi bahagian apa? Company related to the director. Lepas tu kita letak attachment. Walaupun 1000 kali attachment, letak juga attachment bahawa kita adalah director dan shareholder dekat company itu, 2-3 company. Bendanya rumit. Terima kasih Gembas Sekolah. Gembas Sekolah dia pun juga selalu kena ban juga ya. Tapi dia tabah juga. Sebab macam ni sahabat, kalau kita tak declare kita punya interest ya. Waalaikumsalam. Kita tak declare kita punya interest, dia akan makan diri kita. Macam tu. Sebab dia sudah jadi conflict of interest. Aku bagi ceramah pagi. Sebab even banking ya, kalau you nak transfer duit dari satu company kepada satu company, you kena declare the interest. Norida, Waalaikumsalam. Kalau you tak declare, makanya dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Dia boleh kata fraud pun ya, misrepresentation pun ya, CBT pun ya. Macam tu. Kak Ros bagi tahu saja. Kita tahu sini semua orang-orang hebat-hebat ya, tapi bagi tahu sebab kadang-kadang kita overlook benda ni ya. Lepas tu kalau anak-anak kita next of kin, Man Azman, Waalaikumsalam. Kalau next of kin kita, maksudnya anak-anak kita ya, cucu-cucu kita atau kakak adik abang kita, kita kena isytiharkan kepentingan. Macam tu. Barulah kita terselamat. Sebab bila orang nak saman kita, kita kata, bukan dulu aku dah bagi letter, aku dah declare bahawa aku gini. Okey, tak perlulah SPRM menyerbu kita ya. Merampas jam tangan 200,000. Waalaikumsalam. Bismillah. Okey, sahabat kita, memang macam tu ya. Shelter House ni telah diambil alih oleh Lee ya. Dengan tender dululah tahun lepas ya, sebanyak $538. Jumlah dia 1.9 bilion. Terima kasih Acai. Tapi macam itulah ya sahabat-sahabatku. Walaupun dia dah melabur 1.9 bilion ringgit Malaysia, tapi dia terpaksa juga ya menarik diri dari redevelopment. Sebab kenapa? Kepentingan yang bercanggah, conflict of interest. MJD, yes. Kalau di Malaysia, apa kau rasa? Apa kau rasa kalau di Malaysia? Kita nak bawa skop politik, perspektif di Malaysia ya. Kalau di Malaysia, apa sahabat-sahabat kita rasa? Rasa-rasa ayam ke, rasa-rasa itik ke, rasa-rasa belih Malaysia boleh. Siasat lepas. Pancing ikan lepas. Pancing ikan lepas ya. No, benarnya macam tu. Malaysia ni sangat loose ya. Dia punya
dia punya siasatan tu banyak, pendakwaan tu kurang, pensabitan tu lagi kurang ya. Macam cerita P.Ramlee, satu jarang apa something like that lah. Maksudnya wayang-wayang lepas. Tumbuhan hijau kata wayang-wayang lepas. Malaysia boleh rule. Uncle Z betul. Waalaikumsalam. Rasa rimau. Malaysia rasa rimau ke? Bukan kita rasa-rasa ayam. Lidah skru dah longgar mau lose. Terima kasih Cahaya. Terima kasih Cahaya. Tak ada. Sebab kalau you ingat, kalau dekat Malaysia, there we go ahead ya. Tapi dekat Singapore, everything mesti black and white. Tengok billionaire Mr. Ong Beng ya, dari Malaysia. Dia pergi sana, dia terlibat dengan S. Warren. Okay, Abi Cici, terima kasih. Terlibat dengan S. Warren sebab dia rasuah tiket 5,700. Dia pun ke dalam. Kau billionaire ke? Kau bapak billionaire ke? Kau buat salah, memang kau kena. Macam itu juga dengan billionaire, multimillionaire Malaysia yang dekat Mr. Francis tu dia, Fat Francis tu. Apa jadi? Terima kasih semua Cik Puan. Chicken without head. Yes. Jadinya bila tak ada termasik. Termasik. Salam. Hajar. Salam semua. Waalaikumsalam semua. Orang Temasek, we are talking about your country ya, Singapore, di mana you punya undang-undang keras. Jadi orang Malaysia tak boleh buat rasa-rasa ayam ya. Seri Diana, waalaikumsalam. Siapa-siapa yang nak subscribe dengan Kak Ros tu, buatlah ya. Subscribe lah. Lepas tu nanti Kak Ros kena rajin lah buat video-video khas untuk subscriber ni. Rasa-rasa ayam dekat Malaysia tak sampai Singapore ya. Sebab Singapore garang. Singapura kata apa ayam-ayam, tak ada. Kita orang makan benda-benda yang fresh, organik. Betul kan Min? Macam tu. Sebab kita tengok ya, billionaire Malaysia, kalau dekat Malaysia lepas dia tu, dia akan cakap, oh saya tidak tahu. Persoalan dia, saya tidak tahu, saya tidak aware. Lepas tu dia kata itu hanya flight ticket, persahabatan. Tapi tak ada. Singapura tak ada. Money count. Walaupun 1%, 2%, 3%, dia semua kira ya. Terima kasih Seri Diana. Sebab orang tidak akan menggerakkan duit melainkan dengan tujuan-tujuan tertentu, sahabat-sahabat kita. Macam tu. Tapi dekat Malaysia, walaupun kau bagi berapa ratus juta, tak apa. Kau terlepas ya. Sebab kau banyak-banyak lah kabel-kabel cakar ayam kita tu yang tidak bermanfaat. Okey Seri Diana, terima kasih. Kak Ros ucapkan terima kasih kepada yang bagi gift dan support Kak Ros ya. Macam tu. Okey, jadi kita ambillah pelajaran daripada IOI. IOI ni dia mungkin dia ada sedikit isu ya. Dia ada sedikit isu dengan Indonesia ya. Sebab Indonesia gangster paradise sikit ya. Singapura tak boleh. You should know where you are heading to ya. Nak heading kejayaan menambah duit ke? Nasib baik dia aware, dia makan ayam sakit. Macam tu. Singapura tak boleh. Dia sama ada anda heading untuk buat duit atau anda heading untuk ke penjara. Itu saja. Singapura very simple ya. Singapura dia malas nak cakap banyak-banyak. Singapura cakap you do nonsense, maka anda kenalah mendepani masalah nonsense yang kau buat tu ya. Jangan nak nyusahkan negara. Macam tu. Dan kepada warga-warga negara Malaysia di Singapura atau di luar negara, kau udahlah ya menggunakan taktik dan teknik merasuah situ, merasuah sini. Okey. 8 November pukul 9.30 pagi. Ini Kak Ros baca dari The Age ya. Kita share lah sama-sama ya. Okey. Courts order Muhyiddin to pay 1.35 million in damages to Guang Eng over defamatory comments on Yayasan Al-Bukhari tax breaks. Ini biasalah orang politik. Sahabat kita, kita bukan grup politik ya, tapi kita mengkomen perangai-perangai orang politik. Tak kira orang politik kerajaan ke, pembangkang ke, kita tak peduli. Sebab orang politik sekarang ni duk asyik. Thank you Kak Maria.
Orang politik sekarang ni duk asyik mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tak ada konsep aku tak boleh buat benda ni nanti menjejaskan rakyat. Tak ada. Ingat tak Tan Sri Mahidin Hassan. Ini ejen nama pun salah. Former Prime Minister Tan Sri Mahidin Hassan has to pay total 1.35 million in damages for defaming, memfitnah ex-finance minister abang kepada Menteri Keuangan nombor 2 sekarang terima kasih Rosie Amlatis, terima kasih you pun thank you sebab you subscribe kat saya. Dari segi undang-undang saya tertarik dengan negara jiran. Betul sebab negara jiran adalah satu negara yang betul-betul memang dia pun ada isu mereka tak nafikan. Mana ada negara sempurna. Betul semanis saya. Mereka kepoketan dulu. Kita jadi anak ayam kena cakar-cakar dulu baru dapat makan. Concerning tax break lah. Judicial Commissioner Rosmawar Rozai ini Rosmawar Rozai ni kalau Tommy Thomas dia tak suka. Dia kata ini orang tak betul ini dia filekan untuk excuse Rosmawar dia kata Judicial Commissioner ni dah nak buat keputusan terlebih awal gitu gini terima kasih yang follow. Bismillah. Lepas tu dia ceritalah Rosmawar dia mengatakan bahawa dia memutuskan bahawa on Friday that the EAP chairman has proven his case against the Bersatu Chief. Maksudnya dia telah membuktikan kesnya. Jadinya kenalah bayar. Along. Along, selamat datang Along. Kita tadi kalau KLCC hujan, Kampung Baru pun hujan juga Anwar MD, Waalaikumsalam. Okey. Lim sebenarnya menyaman Tan Sri Muhyiddin berkaitan dengan komen yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin pada bulan Mac tahun lepas sahabat-sahabat lebat Kak Ros ini baru berhenti. Lepas tu sebab Tan Sri Muhyiddin kita mengatakan menuduh bahawa Lim Guan Eng lah yang bertanggungjawab menarik balik tax break, maksudnya pengecualian pencukaian kepada Yayasan Al-Bukhari. Macam tu. Okey. Waalaikumsalam. Jadinya sahabat kita the Bagam member parlimen MP telah mengatakan MP Lim Guan Eng kita lah, dia kata statement seperti itu yang menuduh secara direct bahawa dialah yang bertanggungjawab untuk macam menarik balik pengecualian cukai itu adalah tidak benar. Sebab itu menunjukkan juga bahawa macam memfitnah dia membuat abuse of power, menyalahgunakan kuasa dan kedudukan beliau. Gitu. Jadinya sahabat-sahabat kita, kalau benda-benda Waalaikumsalam sahabat kita semua Pak Asu pun Waalaikumsalam, Hasna pun Waalaikumsalam. Okey, sahabat Abang Rela, terima kasih Abang Rela Kadir. Okey, macam ni kita Waalaikumsalam Mas Jelly. Okey, ni kita kalau kita nak buat percakapan kita tidak boleh dengan totok-totok dengan total-total mengatakan bahawa orang ini bertanggungjawab. Sebab kita kena faham kolektif keputusan yang terkait dengan pentadbiran pentadbiran dia bukan satu orang punya authority. Waalaikumsalam, thank you Kak Maria. Permainan politik dia nak cipta persepsi dan kebencian. Bukan ini bukan masalah permainan politik Abang Cici. Kak Ros nak ungkap, kita kalau kita tahu rumah kita akan dirompak, kenapa kita tebuk banyak lubang? Very simple. Kau nak suruh orang masuk, kadang-kadang dia suruh ular dulu masuk, patut kita tak perlu dia masuk. Inilah konsepnya. That's why kita boleh berbicara, tapi kita kena menggunakan bicara-bicara yang benar Macam tu. Anwar MD, terima kasih.
Sebab macam ni, kita tampak pembangkang sekarang pembangkang mandul. Okey, dia orang hanya sibuk kewayangan dengan ahli politik. Dia orang bukan peduli hal kita. Tak ada pun sampai hari ni pembangkang nak pergi berdegar-degar dekat parlimen. Dia cakap, aku tak setuju. Hak untuk mengerjakan haji pada orang yang ada duit simpanan 250,000 adalah tidak boleh dictate, ya. Tidak boleh dibuat apa-apa oleh mana-mana pihak termasuk kerajaan tanpa kebenaran majlis raja-raja, pandangan mufti. Good morning Papa Ricano. Jadinya sahabat-sahabat kita tak ada pun berbunyi. Ini bukan persepsi Abang Gigi. Ini memang dia salah. Sebab mulutnya laju, tapi dia laju bukan untuk kepentingan rakyat. Dia laju macam dia nak tuduh-tuduh macam tu. Mana boleh sahabat-sahabatku. Walaupun benda tu benar, you as a member of parliament, you kena ada bukti-bukti. Ya Ros, ya betul. Rosi Almatis memang pembangkang. Malas aku. Kita yang membangkang, ya. Kita bangkang semua. Pembangkang pun kita bangkang. Kerajaan pun kita bangkang. Sebab kalau kita tak buat macam tu, siapa nak peduli kita? Ya, betul. Monok-kolok betul. Sepatutnya pembangkang nyuarakan masalah rakyat. Ekonomi. Bukan mencari kesalahan kerajaan. Sebab kita ni kalau nak tengok buruk diri pada orang, kita memang tak henti-hentilah kita duk fokus. Oh, macam Kak Arul. Muka dia ada scar. Kak Arul pangai buruk. Kak Arul garang. Lepas tu pergi ngadu TikTok. TikTok ban. Lepas 10 minit, TikTok luluskan. Lepas tu kau tekanan perasaan. Lepas tu kau fikir lagi. Ya? Pembangkang. Tak ada. Kita memang kena fokus. Pembangkang patutnya fokus pada rakyat. Bagaimana kau nak dapatkan kembali undi, ya? Mia, terima kasih. Macam mana, ya? Bagaimana kita pembangkang nak dapat kembali undi? Menerusi rakyat. Maksudnya, ya, utamakan kemaslahatan rakyat. Ini isu ni hari Jumaat. Kita orang yang kaya ada duit. Bukan kaya lah, ada duit, ya. Umur 50, ada duit, tak ada hutang. Nak pergi Mekah tak boleh, ya. Tengok aja duit je. Dengan mengharapkan Tuhan panjangkan umur kita dapat merasa pergi Mekah, ya. Macam itulah. Macam ni sahabat-sahabat, pembangkang dia tidak berfungsi. Itu saja boleh cakap. Sebab BlackRock isu pun kalau bukan Kak Ros yang bawa, tak ada orang bawa. Tak ada orang berani nak buka, ya. Macam tu. Banyak semua isu, ya. Kalau aku tak bising, orang pun tak bising. Alhamdulillah, pasir gudang. No, pembangkang sekarang ni, kita cerita pembangkang sekarang ni, apa dia buat? Apa dia bunyi untuk kita? Tak ada. Dia orang hanya bising-bising hal-hal dia je. Hal terkait dia. Interest dia. Ya, zaman pembangkang mandul. Ya, dulu pembangkang kemain lagi kau. Oi. Bila suara nyari-nyari kena tindas. Naya. Kak Ros bersuara? Apa sama je. Yang di Pertuan Agong punya isu pun kalau aku yang tak bawa kok, tak ada orang nak berbunyi. Semua duk main hantar mesej kan. Kita kena bersuara, tapi kita bersuara dengan cara yang benar. Maksudnya kita bukan bersuara ikut emosi, ya. Kita jangan jadi perangai-perangai yang ikut emosi. Maksudnya kita buruk kawan ni. Kita berbicara mengikut apa yang benar saja. Tak boleh. Kalau nak menang pembangkang, I cakap pembangkang tak akan menang kalau dia buat perangai wait and see. No. 33 bulan bermula dari bulan lepas. Tak. Tengok Kak Ros sudah kempen untuk you. Kita peng you. Lagi. Nah, tengok Kak Ros untuk 34 bulan, dari 35 bulan, 34 bulan, sekarang 33 bulan. Kak Ros lebih daripada pembangkang pula, ya. Kak Ros cakap, nanti kau kena pilih MP. Kak Ros dah mula kempen untuk korang untuk undi nanti. Ni. Ya, betul Mr. Ravi. Saya sangat sokong. Sebab tu kita, ya, rakyat Malaysia, kita yang marhain ni, kita yang bukan golongan maha kaya, yang tak ada office family dekat Forest City, kita kena peduli rakyat nasib kita. Kita kena fokus bersatu padu kita. Rakyat Malaysia, yang betul-betul rakyat Malaysia bersatu padu untuk mendukung negara. Terima kasih Mas Edayu. Ya. Z katakan UMNO dulu willing
willingly hak pembangkang, tapi titah agung kan tubuh kerajaan. No, agung tidak boleh menitahkan apa-apa sebenarnya. Itu agung menasihati. Agung tak ada kuasa dalam, sebenarnya dari segi perlembagaan ya, agung tak ada kuasa. Sekarang ni bukan masalah kerajaan. Ini masalah MP tidak berkesan. Saya memang Kak Ros memang sentiasa pembangkang. Dari dulu sampai sekarang. Zaman UMNO pun aku pembangkang. Zaman Tok Najib pun aku pembangkang. Zaman Ismail Sabri pun aku pembangkang. Aku pembangkang forever. Aku pembangkang forever. Gitu. Sebab bukannya kita nak macam kalau kita dah jadi kerajaan, takkan dia orang buat salah kita kata ya betul. Mana boleh. Itu munafik namanya sahabat-sahabat kita. Jadi kita bukan munafik. Benda tak betul kau buat, memang aku bangkang punya. Betul Zee. Kita benda salah kita bangkang. Sebab macam ni kita kena utamakan rakyat ya. Sebab kita ni marahan je sahabat. Macam ada satu MP ya, dia cakap golongan T15 ya, T15. Kalau yang bottom, kalau 13,000 dekat bandar, dia punya penambahan impact daripada rasionalisasi subsidi tu sampai 1,000 akan memberi kesan. Sebab tu kita kata kita ni kena membangkang mengikut keperluan. Sebab kadang-kadang tindakan-tindakan yang tidak berapa rasional dan boleh menjejaskan beberapa kelompok tertentu termasuk diri kita sendiri, kita kena bersuara. Tapi bukan dengan caci maki ya. Bukan caci maki. Bukan dengan caci maki sahabat kita. Ya, sebab ni saya rakyat kita kan mudah memaafkan. Ya, pembangkang dibangkang kerana kurang berperanan. Yelah, tak ada kalau susah-susah sangat ya, lantik je lah geng-geng kita ni yang duduk dekat sini jadi pembangkang. Jadi tim pembangkang ya. Kita bangkang. Ya sahabatku, tengoklah apa ada mereka mempersoalkan isu yang paling penting untuk kita. Tak pula mereka peduli ya. Terima kasih Majlis Namco. Trump naik. Okey ke tak? Trump dia bagus untuk rakyat dia ya. Trump ni saya suka sebab dia sangat nasionalis. Dan kita pun Malaysia lepas ni kita kena cari orang yang nasionalis untuk jadi pemimpin kita. Bukan nasionalis saya hangat tak ayam ya, bunga kekwa. Bunga tak ayam ya. Macam ni. Nasionalis yang akan mengambil tindakan-tindakan yang tidak popular demi untuk negara mereka. Macam tu. Pembangkang. Ya, isu rakyat tak dibangkang kau cukup-cukup. Ya, terima kasih semua yang bagi gift pada Kak Ros. Bismillah, Kak Ros minum air. Okey, macam ni Trump kan sebab tu kita sebelum dia menang kita dah bagi presumption ya, dah bagi apa yang benar ya, yang dibuat oleh orang yang kerja hakiki mereka. Maybank Investment Bank, dia kerja hakiki dia itu. CIMB Resources pun sama, Kenanga pun sama ya, Kenanga Investment Bank pun sama ya. Ya. Syed Tambi Adam, saya setuju. Pembangkang TikTok kita bangkang semua. Pembangkang tak efisien pun kita bangkang. Kerajaan tak efisien pun kita bangkang. Sebab sekarang ni sahabat-sahabat kita ya. Ya, keadilan, mana ada keadilan? Keadilan kita seolah-olah perceive. Maksudnya macam seakan-akan. Tetapi sebenarnya tidak. Fata Morgana. Keadilan di bumi ini adalah Fata Morgana semata-mata ya sahabat-sahabat kita. Tak boleh lengah. Sebab tu korang tengok. Okey, Nenggiri. Hari tu aku punya PA, Mek Ayu. Mana Mek Ayu? Entah ke mana dia ya. Dia lalu situ ada jambatan. Kawasan tu satu lorong tu ya. Minta maaf ya, saya bagi tahu ya. Waalaikumsalam. Thank you Idris. Okey, satu lorong, satu jalan ya. Dia ada jambatan dan dia ada benda tajam dekat situ ya. Kereta Mek Ayu baru je tukar tayar 2 bulan lepas, pecah. Selamat. Benda-benda macam ni mana ada MP nak peduli ke apa? Sebab dia jangan ingat this time dia boleh menang, next time dia boleh menang juga. Sebab orang akan memerhati. Sepatutnya jentera pembangkang, jentera mana-mana kalau nak menang pilihan raya kena berbakti pada masyarakat.
Bukan berbakti kepada kepoketan atau kroni-kroninism atau berbakti pada Cina. Kau nak berbakti, nak kau tahu pada Cina tu ngapa ya? Macam tu ya. Kau tengoklah. Sebenarnya hari ingat kan kita nak cakap yang Spratly, tapi Adli tak ada. Mungkin malam ni lah kita cakap pasal petikan yang Spratly Islands tu ya. Spratly Island tu. Gitu. Semalam orang putih kat duduk cakap-cakap jugalah dengan counterpart yang dari France ya. Lepas tu dia hantar link lah pada Karo. Dia kata tengok apa yang kita orang buat. Macam tu. Cahaya Nun Alif. Ya dekat negara itulah berbintang-bintang merah tu kan. Waalaikumsalam Idris. Salam Jumaat. Macam tu Idris kita. Ambalat. Isu Ambalat kan kita dah komen dulu-dulu. Tapi Ambalat tu mungkin malam ni lah kita komen bersama dengan Spratly. Sebab Spratly ni kan, you tahu tak? Aku tak faham ya. Kita ASEAN ya. Januari hari tu Vietnam dengan Filipin, dia orang dah buat perjanjian persetujuan persefahaman mengenai Spratly ya. Ini orang Perancis bagi tahu saya. Persetujuan persefahaman dengan Spratly untuk menjaga kawasan Spratly against the China. So kenapa negara ASEAN tak nak ambil langkah yang sama? Malaysia, Brunei. Sepatutnya kita berempat ni, in fact Filipin kata mereka boleh berkongsi kawasan ya bersama negara ASEAN, tapi bukan dengan China. Sebab memang dia ada hantar video semualah kalau tengok. Ya Allah. Pengawal pantai Cina tu kan dekat pulau-pulau yang kecil. Sebab Spratly ni kan dia besar. Dia bukan besar lah, maksudnya kawasan dia besar. Pulau dia kecil-kecil ya, macam jerawat ya. Situ jerawat batu, sini jerawat kecil-kecil macam tu. Okey. So 2 kilometer daripada tempat-tempat yang ada longgokan pasir pulau kecil tu. Ya Allah, 3-4 pengawal pantai mereka ya. Aku terkejut. Aku terkejut. Telang usaha. Yes. Waalaikumsalam. Salam Jumaat semua. Ya, kita patut bersatu ya. Merge Hitman. Kan dulu kan dah ada news. Tapi sekarang kalau you cari news tu tak ada ya. Mr. Ravi, betul. Sebab segala rahsia orang politik dekat Malaysia ya, dan rahsia politik terkini dia orang sudah dapat ya melalui Crimson Palace punya operation. Khabarku yang lama ikut Kak Ros tahulah ya. Dari masa situ Kak Ros dah tahu kita akan akan jadi akan jadi rakan disekutukan, rakan dikutu-kutukan. I tak boleh sebut that perkataan. Takut nanti kita macam implement satu benda yang buruk terhadap negara kita. Tapi kita akan jadi macam leher kita lembik lah kepada China. Daripada cakap dulu Kemo. Terima kasih. Okey. Sebenarnya sahabat ya, apa yang berlaku kemuncak daripada diorang punya knowledge mengenai apa ketirisan yang telah berlaku dalam negara pun. Tu. Gitulah ya. Jadi dari Mac 2023 lagi ya, Crimson Palace telah dilancarkan ya. Tapi negara kita dia tak keluar news mengenai benda tu ya. Hanya orang-orang yang duduk dalam grup Kak Ros ya. Tahulah. Yang tak duduk di sini awal dulu dia orang tak tahu. So basically sebab bila kita sebut operasi Crimson Palace ya, kita dekat TikTok pun video tu tak boleh bagi public ya. I hanya boleh share dengan follower saya sahaja. Macam tu. Mak Hussein salam. Okey, silakan breakfast ya. Salam Jumaat. Korang yalah sebab tu Kak Ros sebenarnya ingat nak 8.30 tapi dah hujan apa. Kak Ros buat kerja Kak Ros dulu. Lepas tu Kak Ros ni sebab nanti pukul 11 kan korang nak pergi bersiap sedia Jumaat ya. Pergi shopping. Biasa makanan hari Jumaat ya adalah satu makanan yang sangat-sangat sedap ya. Sebab biasa orang buat macam tu, orang memasak waktu hari Jumaat ni dia kena masak dengan baik ya. Sebab kalau dia mengenyangkan perut orang yang pergi Jumaat, besar pahala dia ya. Okey. Ni kita tengok apa ni. Aduh, garam betul Powell ya. Kita cerita US ekonomi ni. Ada pula ya, ada juga orang nak lawan Tokyo ya.
Betul Ravi, betul. Saya tahu sama je dia orang. Sebab tu saya kata, rakyat Malaysia, rakyat Bahrain tak kira bangsa, agama. Kita mesti bersatu padu ya. Jangan kita ditunggang oleh orang politik. Cukup-cukup lah ya. 120k dapat gaji pihak AJ Bintang Daud. Laki bini pula tu. Iyalah, memang lah. Alo, kita nak buat macam mana? Thank you Doti. Sebab tu ya, orang macam ni dia akan gadai. Tapi AJ Bintang Daud tu pun dia pun tak selamat juga. Sebab AJ Bintang Daud ni dia kena faham ya, hayat dia tak sampai ya. Tak sampai lama sangat ya. Macam tu. Okey, ni kita Federal America lah. Cut rates ya. Powers wouldn't resign if asked by Trump. Okay, Federal Reserve Chairman ya, Jerome Powell ya. Jerome Powell. Powell. Entahlah kau ni Pakcik Jerome, kau dari tua sampai muda kau duduk situ ya, Jerome Powell ya. Dia kata dia tidak akan letak jawatan ya. Waalaikumsalam Cik Payes. Terima kasih. Taman Sugarku. Terima kasih. Ni dia katakan kalau presiden cakap, okey tengok beza Amerika ya. Dia ada orang yang gangster betul dalam industri perduitan ya, perduitan mereka ya. Cik Yel, waalaikumsalam. Okey, dia kata walaupun Presiden Trump suruh dia letak jawatan. Gitu. Walaupun suruh letak jawatan, dia kata aku tak akan letak. Macam tu ya. Dia akan tanya terang, who are you to ask me to resign? Show me your power. Sekali Trump bagi pelempang baru dia tahu ya. Macam tu ya. Dia kata ya. Sebab dia kata keputusan untuk merendahkan interest ya, itu adalah untuk negara. Katanya. Sebab Jerome Powell ni dia memang orang yang memang hakiki dia tu, itu kerja dia lah ya. Dia ni memang orang finance dari dulu dari dia orang memang ekonomi ya. Ekonomi dia memang dia stay ekonomi. Dia tak peduli siapa naik ke siapa tu. Dia kata untuk negara kena buat macam ni, buat macam ni. Dia degil. Pakcik tua ni. Ni tengok muka dia ni ya. Aku tak tahu umur dia 80 lebih ke apa. Ni tengok pakcik tua. Kita bagi bunga juga untuk dia. Gitu. Itu bezanya. American ni ya, dia bersifat nationalist. Kalau keputusan dia betul untuk negara, dia tak peduli presiden nak cakap apa pun, dia peduli apa. Dia kata keputusan dia stay. Inilah value yang kita kena belajar daripada Amerika. Bukan value-value Al-Zionitun. Ya. Ahmad Zudi. Terima kasih dek. Okey. Powell said, US presidential election, will have no effects on the central bank policy decision in the near term. Nothing that is too early to know timing or substance of any potential physical policy changes. Maksudnya, ya betul, Hell Valley betul, dia powerful dan orang dekat sana dia fikir untuk negara. Dia kata tidak akan berubah apa-apa sebab presiden boleh bertukar tapi polisi tidak boleh dibuat flip-flop ya. Sebab ini adalah ekonomi negara, berjatuh dan bangunnya negara. Ya, selalu keluar negara. Last kantor training dengan ejen dekat satu tempat. Gila lah. Alah nak buat macam mana? Dia kan batak duit. Dia ni, aku rasa kalau dia duduk posisi aku dah lama dah dia jadi billionaire ya. Ini jahanamnya orang ya. Kita doakan orang-orang yang nak mengkhianati negara ni ya. Macam tu. Jadi dia ni memang dia adalah governor ya. Dia macam governor lah kalau kita, tapi dekat sana dia panggil chair ya, chairman lah ya. Dia memang faham apa yang dia buat dan tujuan dia buat bukan untuk menyelamatkan orang ke, untuk buat itu ini ke. Dia tak dengar kata siapa. Sebab bagi dia, tugas dia untuk ekonomi negara. Dia tak ada inklinasi politik. Kena faham tu. Pasal mata akan songsang. Orang-orang ekonomi sangat penting. Orang ekonomi, Cik Ros Putih, orang ekonomi yang tidak boleh digula-gulakan oleh orang politik. Maksudnya you want to
to know everybody is a gangster until the real gangster come in. Macam kata-kata tu lah ya. Orang chairman ni, Jerome Powell ni, dia memang sangat strict ya. Dia sangat strict. Macam tu. Okey, jadinya sahabat-sahabat kita mendoakanlah agar Malaysia ini dianugerahkanlah ya. Diberikan Tuhan satu sekumpulan orang yang betul-betul bersemangat nasionalis, yang akan jaga kepentingan negara kita. Macam tu. Mau kena ginjong. Saya ada saya ada satu hairband dari My Love in Korea. Macam tu ada. Tapi tak boleh pakai. Kalau korang hantar aku, boleh kau ambil gambar, lepas tu bagi tahu kepada geng KDN. Letih tongkat kuning nak menolong ya. Bismillah. Tak ada. Orang yang pergi training tu sebenarnya these people memang dari dulu lagi. Sebab dia boleh compromise everything ya. Dia boleh compromise everything. Dia tak ada, dia hanya ada kegilaan dia. Dia hanya nak dapatkan apa yang dia nak. Dia tak ada kasih sayang pada negara. Dia tidak ada semangat kecintaan pada negara. Dia tak peduli. He don't care. They don't care. Macam tu. Jadinya kita kena doakanlah ya. Semoga Tuhan memberi kita orang-orang yang betul-betul jujur dan amanah ya. Jujur dan amanah. Kumpul harta untuk family, dalam kubur kena bedal. Kita seksa kena bedal. Macam ni tak guna. Sebab tu saya kata, tak guna kita kumpul duit banyak-banyak pun kalau duit itu tidak mendatangkan manfaat. Along, kalau Along nak tahu ya, ni saya bagi tahu ya sahabat-sahabat kita, orang-orang Bintang Daud tu kalau dekat Publica tu ramai gila. Hari tu dia orang adalah buat perjumpaannya. Aku pun datang-datang jugalah. Kak Ros kan makcik bawang. Takkan kau tak tahu ya. Salam Kak Ros. DNA Kak Ros dari mana? Dari Malaysia. Dari Kelantan. Good morning Sofia. Anak saya baru bangun ya. Ya saya bawang. Saya memang kepo-kepo. Saya makcik kepo ya. So saya kan macam hege-hege pergi jugalah ya. Sebab orang nak ajak-ajak meeting acah-acah ayam tu, aku pergi juga. Nyebut-nyebut lah ya. Dia ada beberapa office dekat situ ya. Satu anda apa? anda macam acah-acah ya, charity macam tu, women empowerment lah apa kan. Macam tu ya. Ya, terima kasih tap. Thank you Telang. Bawa hybrid Hylia. Saya bawa hybrid Hylia dan cili ya. Sekali aku kuntai dia, lepas tu yang Melayu-Melayu tu, yang pak-pak haji pakai songkok, aku cakap engkau semua ni pengkhianat. Lepas tu kalau cakap kita minta maaf. Aku memang kalau di luar negara aku buat kerja aku, tapi untuk Malaysia aku nasionalis. Sebab itulah aku sekarang jadi ronin. Sahabat-sahabat kita meroninkan diri kita. Tak apalah, kita serahkan selebihnya pada Allah ya. Sampai bila kita nak berkhidmat pada orang yang tak guna ya. Duit-duit juga. Sebab kalau dia orang tu, kalau rate Kak Ros dulu lah ya. Adalah 25k US dollar ya. Sebulan-sebulan paling tidak. Semua fully provided. Tapi sebenarnya mereka memang ada dekat sini. Cuma sekarang ni bukan kena sama fitnah, dia kena bayar. Kena bayar 1.35 million ya. Sebab tu sahabat-sahabat kita, tak adanya cantik, filter lepas tu penerangan. Sini sebenarnya Kak Ros suka TikTok sebab Kak Ros tak perlu fikir pasal lampu lah, cahaya lah. Apa cerita meeting tu, kita cerita lah pasal IOI. Dia declare dia punya interest. Bagaimana Atok Jerome Powell ya, dia kata I don't care siapa presiden. Trump pun tak akan boleh disuruh di resign sebab dia kata ekonomi polisi bukan benda yang satu hari saja punya kerja ya. Macam tu. Dia orang tak rasa takut ya. Macam tu. Jadi kita berdoa ya, Jerome Powell kapal 200 biji lebih daripada tu. Sebab dekat Spratly saja dalam beting basir yang kecil tu pun dia ada 3-4 ya. Kau kira lah sendiri, Spratly ada berapa ratus ketik kecil-kecil tu. Sahabat-sahabat kita, thank you Acai. Thank you Acai. Lepas tu itu kalau
beting basir yang kecil tu, dia ada 3-4 kapal. Kau kira dekat Spratly tu berapa puluh kapal, beratus-ratus kapal, you know. Kapal peronda mereka, ya. Coastal guard mereka. Bukan coastal guard, itu dah perang dah tu, ya. Okay, so macam tu lah, ya. Sekarang polisi yang dibuat oleh Jerome Powell ni, dia akan stay lah, remain untuk beberapa tempoh, ya. Mereka sudah adjust. So maksudnya tidak akan ada flip-flop, ya. Dia orang sama je, dalam pendidikan pun tak ada flip-flop, dalam polisi pun tak ada flip-flop, ya. Bukan menteri tukar, dia orang pun tukar, tak ada. Sebab dia orang bukan baruah kepada menteri, ya. Dia orang adalah baruah kepada rakyat. Macam tu dekat Amerika, ya. Yang aku cerita Amerika tak ada kena-mengena dengan Malaysia. Tidak terkait dengan yang hidup yang mati di Malaysia, ya. Kamiria, Waalaikumsalam, Asbah, semua sahabat-sahabat kita, ya. Macam tu, okay. Power said, the Fed was paying attention to the much higher in long-term bonds yield and attributed to perception to stronger growth. Sebab dia sekarang, dia tengok jangka panjang dan dia nak melihat, perkembangan growth, Salam Zaza, growth. Jadi dia bukan sibuk-sibuk nak jadi pendukung ahli politik. Itu yang bezanya. Alhamdulillah, ya. Sekurang-kurangnya Amerika ada jugalah orang macam tu, ya. Malam ini Spratly Islands, Dok Mai. Ya, kita nak cakap lah benda tu. Sebab Azli ada minta, ya. Semalam dia bagi gift banyak, ya. Jadi kita pun terpaksa lah. Lagipun benda tu menarik untuk tengok. Sebab saya pun hairan, ya. Hari tu dia meeting, tak ada pun juga benda ni, ya. Tapi on Januari 2024, kalau tak silap, ya, orang-orang Perancis bagi tahu saya, Vietnam dengan Filipin, mereka ada treaty, ya, untuk kerjasama ketenteraan dekat sana. Macam tu. Kamira, ya. Sabar je lah aku, ya. Kamira, sabar. Lepas tu yang dia cerita lain-lain ni tak perlulah. Sebab kita dah kita dah baca dah semalam tu, ya. Jadi kita kena tengok pula apa yang akan berlaku. Okey, apa yang akan berlaku di Astro Awani lah pula, ya. Sebab kita kita benda-benda international tu yang paling penting. Kita tengok benda penting, ya. Benda huru-hara yang tak penting tu, Okey, insiden Malbat kena tu semalam, Jamaluddin Dawi. Tak payah, saya orang rakyat, ya. Thank you Mak Ngah hantar kontak candy. Saya orang rakyat, ya. Okey. Ini Astro pun Xi Jinping, ya, kenal 50 tahun hubungan China Iraq. Hari-hari this year kita akan dengar hubungan Iraq 50 tahun. What is so great about that? Mana? Neda, kalau you nak suruh I komen benda tu, you kena bagi I give banyak-banyak lah, baru I boleh komen, ya. Lepas tu kita kena buat research dulu, ya. Kalau you just sekadar tanya benda-benda yang terkait dengan nama-nama orang tu, kita tak boleh komen. Sebab nak komen benda yang berkenaan, kena buat research dulu. Okay. Macam tu sahabat-sahabat kita, ya. Melainkan you dah lama dengan kita, bolehlah Kak Rusteri jawab, ya. Mana bukti? Cakap bukan sebarang cakap. Cakap fitnah jadi Muhyiddin. Kena bayar 1.35 bilion. Kau kena bagi undertaking lah, ya. Betul Sarina, kita jangan. Mana bukti kau? Walaupun macam ni, you kena faham, ya. You can speculate. You can say anything you want. You cakap lah apa benda gajah, harimau, beruang, unta. Tetapi bukti kau mana? Kalau tak ada bukti, kau jangan cerita. Kau tu pemfitnah jadinya. Macam tu. Kalau tidak, takkanlah Tan Sri Muhyiddin disuruh bayar 1.35 million kepada Lim Guo Eng. Kita jangan macam tu. Kita tidak suka. Dan kita rakyat, jangan duk makan cakap-cakap politik ni. Kalau kau makan cakap politik ni, habislah korang. Tergadai-gadai seluruhnya, ya. Tergadai-gadai seluruhnya. Itu bintang merah perintah, bukan dia menjadikan puppet. Gitu. Salam Muhammad Al-Fatih Transport KLA.
Nanti aku nak pergi KLIA lepas ni kena cari Al-Fatih lah. Aku tak kisahlah ya. Kita akan dipijak-pijak, kita akan dibakar-bakar, dipanggang-panggang, dicicah air asam ya. Orang Seremban. Seremban ni sejarah ya, sebab saya dulu call Imba pun dekat Seremban ya. Kalau Seremban you tahu kan, newspaper The Star tu atas tu Harish Mahadevan ya. Itu saya punya taiko. Saya punya cikgu. Saya punya master, dan dia juga family lawyers ya dari lama ya. Ya, 1.35 juta. Kita akan dijual. Sebelum dijual tu kita akan diolah dengan macam-macam cara ya. Kita tak mahu duk tanya-tanya. Sebab tu sahabat, mana yang tanya saya tadi, kenapa tak bagi gift besar-besar ni? Kena nak tanya soalan kena bagi gift besar-besar lah. Mana boleh peri-peri. Sebab ini persepsi. Betul. Ini Ramlah. Ya, sebab sahabat kita macam ni. Kita boleh tak suka orang, tetapi kita mesti berpada-pada. Sebab kita pun bukan mulia. Saya simple-simple je. Simple-simple je. Korang, siapa-siapa yang baru masuk, yang tak kenal Kak Ros, korang nak tanya-tanya banyak. Kak Ros, kongsi gelap-gelap ya. Tak ada. Saya tak ada. Saya geng rakyat ya. Dulu memang jaga kongsi gelap. Kongsi gelap dan maksiat. Dulu siapa-siapa yang duduk Bukit Aman tahun 2000 apa? 2011, 2009, 2012, 2000 sampai 2014. Kau akan sentiasa nampak aku ya. Itulah. Tapi kalau nak tipu-tipu rakyat, nak empowerkan diri, Kak Ros tak buat macam tu ya sahabat-sahabat. Kak Ros mungkin nakal, tapi I ada benda I tak akan mengkhianati negara dan rakyat. Ya, Pak Sumi macam tu ya. Terima kasih kita kan semalam kau tengoklah Pak Sumi ya, muka aku dekat dengan YouTube ya. Dia memang kita kena ada studio baru boleh nampak rupa. Aku tengok pun aku takut rupa aku. Tak pernah lagi rupa aku sepucat itu ya. Macam ala-ala zombie macam tu, sudah diisak darah oleh Mak Lampir agaknya ya. Saya nampak Kak Ros di celah-celah jereji besi. Yelah, sebab aku kalau jumpa klien aku ada yang kena tahanan khas, ada yang kena Sungai Buloh. Jadi kita pun Assalamualaikum. Macam tu. Good morning. Kita datang lah. Bahagian kebajikan tu. Bahagian kebajikan tu tengok aku. Dia ni dah datang ni. Makcik kepoh ni. Okey, kita cerita potensi ya, potensi. Terima kasih Zulkifli. Thank you Shida. Terima kasih sahabat-sahabat semua ya, yang happy-happy dengan Kak Ros ya. Dalam room ni kita jangan stres-stres ya. Kita bahagia, kita ceria, dan kita dengar potensi. Bulat King, thank you. Korang ketawa. Saleha, thank you. Bulat King, thank you. Potensi. Kau dengar potensi ni. Potensi. Afa, terima kasih ya yang puji, yang doakan Kak Ros tu. Kak Ros kembalikan pujian pada anda dan kembalikan pujian tu pada Allah ya. Semoga kita kekal. Tuhan bagi kita kecerdasan jasmani dan rohani ya. Ni potensi ni. Korang nak dengar potensi ni? Alhamdulillah. Aduh, saya ni kan macam-macam ubat aku makan ya. Sekarang aku nak kurus, tapi aku tak nak makan pil kuda. Okey, Kak Ros baca benda serius ni ya. Okey, potensi ekspor Malaysia ya. Ini Asro Awani yang keluarkan news ni, bukan yang Kak Ros cerita-cerita sendiri ya. Macam ni ya. Kita kena baca. Sebab ngarapkan korang baca, korang tengok-tengok artis-artis je. Orang tu nak kahwin, orang ni nak bercerai, orang tu ada buat surgery, orang ni nak nyanyi macam tu, orang ni nak berguling macam tu. Pandai pula aku nuduh korang ya. Kalau saya tahulah, tapi kalau nampak Aisyah hati ya kan. Korang memang macam tu. Sebab saya punya PA si Ayu tu pun macam tu juga ya. Macam tu. Dia tahu semua benda artis juga. Kalau tanya Kak Ros memang haram lah, tak tahu. Okey, dia kata potensi ekspor Malaysia, aliran masuk FDI dijangka lebih cerah dengan kemenangan Trump.
Tengah-tengah malam dia orang tulis berita ni pukul 4.50 pagi. Sebab sebelum itu mereka telah buat blunder ya. Mereka mengatakan jika PM kita dah adakan jika. Semalam kan kita ada cakap benda tu kan. Bayu kena potensi kurus kering keselim. Tak ada. Kak Ros, kalau Kak Ros dah sihat, dah berhenti makan ubat semua tu, dia tak ada masalah ya. Alhamdulillah. Kak Ros senang hilang berat badan bila sihat. Cuma bila respiratory problem tu je lah. Dia tak bagi aku baca pula potensi. Aku tetap nak baca potensi ni. Kejap ya sahabat-sahabat. Dia bawa kita keluar balik. Aku nak baca potensi ni. Sebab aku apa-apa potensi aku nak kena tahu juga ya. Strategi China plus one. Bukan Kak Nur kata ya. Ashraf Awani, Anwar Abbas, kalau aku ni tak ada penyakit, tak apa, boleh kurus. Saya bukan masalah pemakanan ya. Berat badan saya naik bukan masalah pemakanan ya. Because I taking all this medication ya. Ada medication, especially prednisolone, steroid base. Lepas tu untuk jantung juga dia akan buat badan you naik ya, walaupun you tak makan. I have no problem with makan sebab saya memang orang pemilih makan. Tapi untuk orang yang memang ada masalah jenis suka makan banyak, baik ke orang puasa lah ya. Macam Kak Ros, aku tak puasa pun aku makan memilih. Darah pun kurang. Macam ni, kita cerita potensi ni, potensi. Strategi China plus one dijangka lebih pesat susulan Donald Trump diundi semula sebagai Presiden Amerika Syarikat. Akan memberi manfaat kepada Malaysia melalui peningkatan pelaburan dan potensi ekspor lebih cerah. Tajuk hari ini adalah potensi. Macam tu. Potensi ya. Potensi, poten betul lah ya. Banyak sangat tergantung komen. Tak ada. Ini Kak Ros dah baca. Kak Ros tak lari. Ini sebenarnya benda ni. Korang nak komen. Nanti kesian pula. Pagi-pagi ni bagilah ceria Pak Someng kau ni. Ya Allah. Tak ada. Kak Ros bagi tahu. Jangan risau. Benda ni tak akan tergantung ya Pak Someng. Sabar ya. Harap sabar ya. Adikku Pak Someng. Nama Korea. Okey, macam tu ya. Perkara ini melibatkan sektor utama elektronik, jentera dan minyak sawit. Minyak sawit? What is that? What is that minyak sawit? No. Kita dah dapat pelepasan ke? Border custom. Vanilla ice cream? Ya. Sekejap ya sahabat-sahabat, ada orang minta vanilla ice cream pula. Aduh. Liban, tolong bagi vanilla ice cream. For me. Ya, for Sofia. Okey. Sekarang aku suruh si kakaknya bagi vanilla ice cream ya. Okey. Sebab tinggal lama-lama kan nanti dia orang bagi striking lagi dekat aku ya. Di akhirat nanti ya, di akhirat nanti. Potensi di akhirat nanti. Gundam Rider pun ada. Ya. Terima kasih ya. Elektronik berapa syarikat dah kena ban? 6 kan? Okey, syarikat besar-besar ya. Yang solar hari tu pun tarif dinaikkan ya sampai berapa puluh peratus ya. Jentera apa kita buat? Sahabat kita, jentera apa kita buat? 3 kali vanilla ice cream. Yo, memang sahabat-sahabatku. Minyak sawit, kita masih lagi ada sekatan ya. FGV, isu dia pemerdagangan manusia tu, hari tu dia dah lantik pihak dekat sana lah untuk uruskan custom border semua ni ya. Tapi sampai sekarang pun tak ada lah. Cuma sekarang yang lepas adalah satu manufacturer sarung tangan. Jangan FGV terlibat. No, FGV kan kita punya minyak sawit dari FGV kan kena sekat kan. Sebab atas dasar pemerdagangan manusia ya. Okey. Ahli ekonomi kanan. Okay. No problem. Just put on the table. Put it on the table. On the table. There. Yeah. Yes, you can put over there. Okay, thank you. Okay, dia kata ya. Okay, ahli ekonomi kanan CIMB Security Winston Lu ya. Winston Lu dalam membuat jangkaan itu berkata kembalinya Donald Trump ke Rumah Putih mengukuhkan trajektori peningkatan taraf
tarif ya. Ini CIMB pun kata benda yang sama. Hari tu Maybank ya, sebelum kemenangan Maybank dah buat ya, peningkatan tarif dan dasar perlindungan Amerika Syarikat, termasuk cadangan tarif 10% import ke atas semua 10% ke atas semua barangan import, dan tarif khusus 60% ke atas barangan China. Okey. Memandangkan ketegangan perdagangan AS China semakin meningkat, Malaysia dijangka mencatatkan permintaan ekspor yang lebih tinggi. Are you sure? Terima kasih ya yang hantar heart, yang hantar love ya. Adikku Mak Lampir dah datang kau. Alang kedua FGV sebab saya anak Felda. Memanglah. Tengok dia lantik sekarang katanya DG baru Felda daripada Ncorp ya. Yang gagal, yang rugi tu. Asyik-asyik ambil orang tu. Kenapa tak nak ambil aku jadi DG ya? Baru aku tunjuk macam mana orang buat kerja ya. Secara corporate untuk mendatangkan duit. Aku ada duitan ya. Okey, sebenarnya belum tentu lagi ya kita punya ekspor akan meningkat. Sebab Trump akan menyasarkan Southeast Asian. Sebab China menggunakan Southeast Asian country sebagai hub untuk memasarkan produk-produk mereka ya. Dia hantar orang punya state back country companies ya ke dalam negara Asia Tenggara untuk buka, dan dia orang company tu dapat insentif daripada kerajaan ya. Sebab tu US dia akan siasat. Kita tak payah kelentong-kelentong banyak ya. Dia memang rajin menyiasat, dan biasanya US ni dia ada satu benda ya. Penyiasat yang mereka hantar adalah penyiasat yang betul-betul akan menyiasat ya. Sebab bila melibatkan national interest, American dia ada semangat kenegaraan. Macam tu ya. Thank you adikku Mak Lampir bagi Kak Ros shopping bag. Okey. Bagus Puan Ros masuk dalam Felda bagi perempuan handle. Teruk ke Misam jatuh. Yelah. No, sebab bukan macam tu ya. Maksudnya sebab kita ada pengalaman corporate kita, dan kita pun buat projek pembangunan untuk negara. So saya rasa Felda ini dia perlu dihandle dengan cara corporate, bukan cara lantikan politik ya. Sebab kenapa you nak masukkan orang yang gagal ya? Gagal. Ncorp berapa dia punya saham sekarang? Bukan makin meninggi. Macam tu dia tak boleh. You cukup-cukup lah duk pusing-pusing orang yang sama ya. You patut ambil orang yang baru. Atau kalau tak nak ambil aku pun, kalau tak suka perempuan tak apa. Jom pergi shopping perfume ada promosi. Tak boleh lagi ni. Apa ni, TikTok ni tidak menghasilkan pendapatan besar lagi ya. Adikku Mak Lampir, kakak kau ni banyak obligasi ya. Tunggu siapa nak bayar. Siapa yang nak bayar duit aku ni. Aku tunggulah ya. Dia kata minggu ni minggu ni kita tunggulah hari Jumaat. Biasa Kak Ros akan call hari Sabtu. Macam tu. Assalamualaikum Amir Poket. Sekarang Felda dah teruk jatuh. Ya, sebab pelantikan politik, orang politik ni dia pandai cakap, dia tak reti buat. Kalau tidak, Felda SGV tu tak akanlah terjebak dengan masalah pemerdagangan manusia, this and that. Because bila kita lantik orang politik nak kuasa. Sepatutnya lantik orang yang nak berkhidmat untuk negara. Macam tu. Nick Python, tajamnya kau Nick Python. Durian runtuh katanya. Astagfirullah. Durian runtuh tu kalau mereka buat keuntungan. Ini kalau tak buat keuntungan, durian runtuh apa? Aku ambil kulit durian, aku ketuk dengan kepala mereka tu. Sebenarnya Felda semua tu patutnya jadi benda yang bagus untuk negara. Tapi sampai sekarang kita kena tongkat mereka ya. Kita kena tongkat duit-duit semua yang mereka dapat gaji-gaji besar tu dari rakyat ya. Bukan saya nak memburukkan ya. Jangan komen pasal saya sakit tekak apa. Sahabat-sahabat kita, I nak minta tolong ya. Don't comment about, don't sebut perkataan SAKIT ya. Jangan ya. Sebab dia ada pantang-pantang dia juga ya. Benda tu dah jadi macam ain kepada saya ya. SD tu syarikat dari mana? SD Pak Someh kat SD. Apa tu SD? Velcra pun kau tengok lah. Lembaga getah pun kau tengok lah. Sain Dabi lah. Okey, kita tengok sekarang apa jadi Sain Dabi. Kadang-kadang kita pun kena kepo sebab dia bertukar-tukar. Sain Dabi ya. Sain Dabi shareholder. Kita tengok ya.
Okey. Kita tengok dekat market screener ya. Okey, dekat sini pun kita dah nampak ya. Politik kembung kaki ungkit. Mama love you too. You want to borrow the phone? Yeah. But Mama use it after 10 minutes, yeah? After 10 minutes. Sophia use your phone first. After that, Sophia can use Mama's phone, okay? This one's done. Yeah, after this. Are you sure, Mom? Yes, I'm sure. Okay, Sophia, go take your phone there. Okay. Ahli shareholder Saim Nabi, ya? Kumpulan wang persaraan. KWS, kumpulan wang persaraan, ya? Dia memiliki 6%, 6.5% saham. Bumi Putra Invest Foundation. Apa ni? Bravo Zulu, adik Bravo Zulu, terima kasih sebab hadir. Macam tu ya. Ya, tapi orang takut. Orang kata aku suka marah-marah ya. Eastspring Investment. Lepas tu Eastspring Investment Singapore. Mari kita buka teruslah market screener. Kadang-kadang market screener ni dia terkini ya. Dia terkini. Waalaikumsalam adikku Bravo Zulu. MBO salam. Okey, Sandabi dia punya saham, sesaham harga dia RM2.40. Okey. Dia jatuh lah 0.85%. Ini dia kata ya. Aku kepo pula pasal Sandabi. Tak apa. Kita tengok lah. Lepas ni kita tengok TV. Okey. Sandabi statement of income dia macam ni lah ya. Dulu macam ni. Tengok yang hijau tu. Makin lama makin kecil lah ya sahabat-sahabat kita. Macam tu nak buat macam mana ya. Okey, manager dia Jeffrey Salim Davidson. Ini orang kita juga. Muhammad Noor, Danny Rahajo, Munsi, Sandabi Government, Samsudin Osman. Dia orang-orang ni lah ya. Scott Cameron. Okey. Eastspring. EPF, kumpulan wang persaraan. EPF 15% ya. Kumpulan wang persaraan yang paling besar, saham pemegang saham terbesar dekat Sandabi adalah EPF. Macam tu. Macam tu. Potensi dah jadi kursus dah. Ya. Lepas tu dia ada Kuwait Investment Office 0.8. Tapi lembaga haji pun ada, SOXO pun ada, AIA pun ada. Okey, maksudnya sahabat-sahabat kita, okey, Kuwait Investment ni dia dekat dari UK ya, bukan daripada Kuwait ya. Macam tu nama je ya. Tapi pemegang saham terbesar adalah Employee Provident Fund. Macam tu ya. Tongkat juga ya. Okey Kamiria. Okey, tak apa. Sebab kita pun dalam pukul 10.30 kita pun nak berhenti juga. 10.30 10. Tengoklah ya. Okey, so sekarang Sandabi itu kerjanya. Jadi kita boleh tengok apa yang berlaku pada FGV kan? FGV kita. Saham dia hari ni. FGV. Kerajaan Malaysia. Okey. Okey, kerajaan Malaysia rupanya pegang banyak ya. Mai kita tengok sebab kita kan suka kepo. Kadang-kadang dia ujung-ujung tak. Inilah dia punya carta ya. Net income dia macam ni. Tapi perbelanjaan bilion, dapat untung 72 juta, terkekek-kekek ketawanya, konon satu kejayaan je. Kau punya modal bilion. Kau kena tengok Wilma macam mana ya. Dia punya keuntungan almost bilion pun dia tak happy ya. Macam tu. Hati-hati ya sahabat-sahabat kita. Hari ni FGV dia punya tu 1.140. Dia ada penambahan ya. Mari kita tengok siapa pemegang saham utama dia. Yalah sebab Fakhrul Naim ni orang hebat ya. Orang hebat yang dulu duduk dekat US. Anak syarikat FGV tapi tidak jual minyak sawit. Siap jual no palm. No palm oil ya. Ini orang macam ni kau letak jadi CEO. Kenapa ya? Aku pun heran. Hei ya Allah. Rasta, Suzana, Idayu, aku tak tahulah kau. Meh kita tengok pemegang saham terbesar
Kerajaan Malaysia 69.50. Maksudnya pelantikan CEO tu adalah direstui oleh Kerajaan Malaysia, di mana CEO tu duduk dekat US. Dia tidak jual barang-barang minyak yang daripada palm oil. Sebaliknya dia menjual minyak kelapa ya. Bagus punya ya. Bagus. Teruskan ya. Okey, baik sahabat-sahabatku Cahaya. Okey, hati-hati. Okey, selongkar lagi boleh. Lepas tu Felda Asset ya. Felda Asset 12%. State of Pahang. Oh, Pahang pun ada ya. UBS Asset Management daripada Switzerland ya. State of Sabah pun ada. Estate of Lau Gek Pok. Ini dari mana ni? Lau Gek Pok. Okey. Lepas tu Equity Yakin Jaya Sendirian Berhad. Kecil-kecil lah. Nyok Sang Lim. Kecil-kecil. Siva Kumar Jayapalan. Yayasan Islam Terengganu. Itu je lah. Tapi majoritinya milik kerajaan Malaysia lah. Dividend dan allowance lagi mustahak. Sekarang kalau Paparikano seperti yang kita maklum ya. Bahawa ya. Datuk Fadilah dah menyatakan. Okay. Walaupun you tak perform, you gagal, you rugi. You tak akan dapat bonus. Tetapi you dapat apa ni? Dalam bentuk nama lain lah. Nama dia wang apa? Wang apa? Lau dari mana? Ya, sahabat-sahabat kita ya. Lau daripada macam ditunjuk macam Vietnam Bukan Vietnam. Bendera ni. Sekejap ya. Bendera mana ni? Sekejap bukan Cina. Ke Cambodia? Sekejap saya cek bendera. Sekejap saya nak tengok. Sekejap ya, saya sedang tengok bendera rumah saya. Sebab dia tak ada. Sekejap. Bukan juga. Negara mana ni? Aku pun tak tahu ya. Nanti kita akan siasat dia. Dia Asian flag. Tapi Karo tak pasti. Sekejap lah Karo nak tengok ni. Dia bukan Cina. Dia negara ASEAN. Ni kalau bendera ada flower ni apa? Cambodia? Sekejap ya. Oh, Laos. Ya, dari Laos rupanya. Laos. Daripada Laos. Bukan. Laos di biru. Cambodia rasanya. Cambodia. Bukan juga. Myanmar bukan juga. Entah, tak tahulah. Dari Hong Kong. Ya Allah, Hong Kong. Aduh, aku ni tak tahu. Hong Kong ya ke? Nanti kita cek. Ya, Hong Kong ni. Sebab dalam gambar tu dia tak lukis ada tengah ada bintang. Ini bendera Hong Kong. Yang sebetul-betulnya dalam dia tu ada benda kecil-kecil ni. Macam tu. Tapi dekat situ kan dia just lukis macam tu. Jadi dia tak boleh AI tak boleh detect negara apa. Nasib baik sahabat kita apa yang bagi tahu Hong Kong tu mana orang geografi ni. Mas Edahu. Betul, Hong Kong. Sebab dia lukis selukis-lukisnya.
AI pun kalau tak cukup detail, tak cukup tu, dia pun tak boleh kesan juga ya. Macam tu. So basically-nya FDV ni adalah milik negara lah ya, dan dia letaklah orang-orang dia yang dia nak sebab tadi yang dia letak tu is like dia tak lengkap ya, bendera dia tak lengkap. Jadi Hong Kong dalam tu dalam tu kan dia ada bintik-bintik. Ya, negara otonomi, autonomous Hong Kong. Tapi sekarang Hong Kong pun sudah dicinakan ya. Banyak-banyak peraturan dan polisi ya, berbeza ya. Siapa yang dulu berurusan dengan China, dengan Hong Kong, sekarang berurusan dengan Hong Kong is different ya. Paperwork lagi banyak ya sahabat-sahabat kita. Bukan macam dulu. Okay, ni kita cerita potensi ekspor ni lagi ni. Pak Somai, siapa yang ganggu aku tadi ya. Okay, kita baca lagi. Beliau berkata ni, CIMB punya researcher lah kata ya. Beliau berkata pelaburan asing FDI di Malaysia dijangka ya, potensi meningkat ya, apabila kalangan syarikat itu mencari asas pembuatan stabil di rantau ASEAN dan negara ini sebagai destinasi yang kompetitif. Susulan infrastruktur yang baik, kos pengeluaran yang agak rendah. Bagaimanapun, ketidakpastian baharu mengenai perdagangan boleh menimbulkan sentimen enggan mengambil risiko dalam pasaran keuangan. Ini mendorong pelabur mencari aset selamat yang menyokong pengukuhan dolar AS, manakala pengaliran keluar modal dari pasaran yang sedang tumbuh termasuk di Malaysia akan menjadi lebih ketara. Jadi bersedia. Pak Syed duduk Hong Kong. Ini mesti Pak Syed geng-geng Pak Cik sepupu saya lah yang jenis selalu duduk di Hong Kong ya. Pak Cik sepupu saya tu dulu dia CFO Sapura ya, yang zaman lama ya, dia dijaga kawasan Indonesia. Ya, Hong Kong pun sekarang semua dikawal oleh China ya. Kalau buat urusan dia lain lah, tak sama macam dulu ya. Macam tu. Okey, jadinya sekarang dia dah kata apa tu dengan jelas ya. Dia kata besar. Dia cakap risiko. Tetapi dia sebenarnya memberi amaran sama seperti kenanga cakap Maybank Investment Bank cakap lah ya. Maksudnya akan berlaku risiko. Dia orang duk cakap, tapi dia sebelum ni kan dia cakap komponen semiconductor, elektronik Malaysia ya. Tetapi mereka mungkin tidak sedar ya bahawa beberapa yang penting ya, beberapa syarikat yang penting ke. Ingatkan robot kuat tu sepupu Kak Arun. Astaghfirullahaladzim. Tak ada sepupu-sepupunya. Kau ni tajam menikam ni kenapa? Makcik saya dari China. Okey, semiconductor dan elektronik Malaysia ya, mereka sudah 6 syarikat besar ya sudah kena ban. Alhamdulillah macam tu ya. Jadi kita lihatlah ya macam mana ni kita ni potensi ya. Potensinya jangan tinggal potensi saja, sebab kita jangan dijadikan hub untuk transmitted ya. Sebab hari tu kita dah kena tangkap, kita jual barang ke Russia. Actually our final destination is Russia, tetapi kita menggunakan satu company dari India untuk ekspor ke Russia. So kita pun sudah bermasalah dekat situ. Lepas tu recently 6 syarikat, rupanya syarikat ini didukung oleh China punya subsidi. So kena juga. So banyak-banyak kali kena. Takutnya nanti semua barang-barang kita bermasalah. Lepas tu macam kalau cakap sektor minyak kelapa sawit semua-semua tu, itu you orang tahu sendirilah apa yang berlaku ya. Lepas tu dia kata lagi, kami terus menjangka pemulihan permintaan luaran ya, dipacu kita semula teknologi global, perbelanjaan domestik yang kukuh. Sebenarnya sahabat-sahabat, untuk mengukuhkan, selamat pagi Azmi. Sebenarnya untuk mengukuhkan kita punya kedudukan ya, kita kena bersifat mandiri, dan kita juga ya kena lebih memberi perhatian dan tumpuan ya kepada ekonomi setempat. Sebab banyak share dekat stock market sudah keluar ya, keluar ya. Dan pembeli yang besar yang aktif dekat bursa saham kita adalah institutional. So kita kena berhati-hati dengan benda macam ni ya. Sebab kita pun banyak juga ya. Sebab Khazanah pun 2 kali dah naik raiskan 2 billion fund ya dekat Singapura. Walaupun benda ni tidak tersebar, tapi dekat Singapura you tak boleh tutup mulut orang ya. News tak ada dekat Malaysia, tapi ada jugalah. Lepas tu dia kata peningkatan pelaburan asing
akan memberi kebaikan kepada pembinaan hartanah industri dan pelaburan amanah hartanah. Ni Hong Kong lain pula ya. Hong Leong Investment Bank ni dia punya lain ya. Dia kata pengembangan strategi China Plus One memberi manfaat sektor pembuatan. Sebenarnya China Plus One tu strategi yang agak tidak. Sebab apa-apa bila you letak nama China dekat depan ya, you akan mengalami sedikit masalah dengan Amerika dan European Union. Kan ada BRICS. Malaysia join, tapi sepatutnya letak BRICS lah. BRICS plus one. Kenapa nak letak China? Macam tu. That's why I cakap, orang belajar diplomasi, orang yang terlibat dengan diplomasi, dia bukan ahli politik ya. Kita cakap benda-benar je ya. Pak Sokmeh, you letak China depan. You tahu kan, labor China tu kalau you nak ekspor ke sana tu, dia sudah jadi 60% punya tarif. Orang nak beli ke barang kita, persaingan tu akan merugikan kita. Tarif yang akan dikenakan oleh Trump ni, dia akan merugikan kita. Waalaikumsalam. Macam itulah ya. Lepas tu dia kata ya, sekarang ya, apa yang berlaku buat masa ini ya, macam ni. Hong Leong ni dia kata ya, tumpuan pelaburan kami mengenai pemulihan pelancongan, peralihan tenaga, menggiatkan pembangunan Johor. Johor adalah tumpuan. Betul, jebak itulah ya. Malaysia for Global, cukup lah. Malaysia plus one, okey lah. Kenapa nak letak nama China dekat depan? Ya, rugi kita. Lepas tu Hong Leong ni dia kata ya, dia nak tumpu pelancongan, peralihan tenaga, menggiatkan pembangunan Johor. Orang Johor ialah Forest City. Sebab dia nak panggil golongan mahakaya untuk berada di sana ya. Langkah meningkatkan pendapatan yang boleh guna sewajarnya, agak terlindung dari keputusan pilihan raya. Macam itulah. Jadinya apa sahabat-sahabat kita? Sekarang ni kita mengandalkan Forest City. Tetapi Forest City tu sudah banyak tanah-tanah dijual di Johor ya, kepada MNC. Bila tanah-tanah dijual kepada MNC, so MNC mempunyai daulat ke atas tanah mereka ya. Jadi macam mana tu? Jerome Power. Jerome Power. Ya, lepas tu masalahnya orang menjadi macam mana duduk dekat sana ya. Saya tak tahulah. Ini sebenarnya sebab tu kita kata ya, bila kita buat polisi bukan bersandarkan dengan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Tak apalah, kita tengoklah Forest City berapa bilion dia orang akan bagi pendapatan kepada negara. Apakah dia akan mengatasi kepentingan kelapa sawit kita? Kelapa sawit kita bolehlah dapat dalam 100 bilion ya. Hari tu berapa? Hari tu 70 bilion. Okey. Macam tu. Pegangan selamanya ya. Pegangan selamanya. Freehold. Freehold, not leasehold ya. Freehold. Kena faham tu istilah freehold ya. Freehold maksudnya selamanya lah ya. Dia akan insya-Allah akan jadi juga ya. Ya, ayam cak jinjang pastinya. Dia akan jadi macam Myanmar lah. Niat tu betul. Tapi kalau kita tak jaga, tak kawal. Sebab kan saya kata, dia orang nak bagi proses visa yang lagi mudah untuk orang dekat Forest City. Sedangkan itu adalah benda yang salah ya. Sebab Forest City telah menyediakan banyak benda. So basically, dia orang seharusnya perlu menjalani restrict. Maksudnya dia orang paling tidak kena ada pengesahan Interpol bahawa dia tidak terlibat dalam money laundering atau illegal activity. Pengesahan ya. Sebab kalau ada apa berlaku, kita tahu di mana kita nak rujuk. Macam tu je saya cakap. Tapi masalahnya kita terbalik ya. Kita terbalik sahabat-sahabatku. Aku pun tak tahu apa nak cakap. Menteri KDM buat apa? Apakah mereka tidak boleh fikir benda-benda macam ni ya? Terima kasih Anwar. Waalaikumsalam Ismail. So jadinya sahabat-sahabat kita, Kak Ros bukanlah nak mempelekehkan, tetapi sepatutnya ya, kenalah panggil. Kalau dulu Director Interpol Strategic Director adalah arwah ni Datuk Man ya. Itu adalah kaum keluarga saya juga ya. Kita sangat rapat juga. Biasanya dulu-dulu ya, sebelum buat apa-apa dia ada perundingan juga ya. Dia ada perundingan. Uncle Z, as I said, Malaysia boleh untuk orang asing. Sebab tak boleh ya untuk benda yang melibatkan duit besar. Sebab tu kita tengok Singapore, money will not define your eligibility ya untuk dapat PR ke, untuk dapat facility.
Sebab memang dia ramai multi-millionaire dari Sweden ke dari mana, dia reject ya. Dia reject mereka punya aplikasi untuk menjadi PR. Dia tak bagi. Susah. Dia bincang dulu. Ya, dulu dia bincang. Sekarang ni tak ada. Masalahnya dia nak buat macam proses visa untuk orang dekat sana. Orang yang banyak duit ni lagi mudah. Sepatutnya dia lagi strict tau. Sebab mereka datang dengan duit. Kita tak tahu duit betul ke tak betul. Kalau US nak kenakan kita macam mana? Malaysia menjadi hub kepada money laundering. Nanti satu negara kena sanction ya. Kena sanction. Bukan kita takut, kita percaya pada janji Allah. Tapi kita jangan cari musibah ya. Kita jangan cari musibah. Sebenarnya Malaysia PR berapa sen ya. Dulu dia bincang, sekarang dia sembang. Ya, kena. Sebab macam kita dekat sebelum kita buat projek-projek besar ya, kita ada orang-orang yang terlibat dengan projek-projek lebih 100 juta and above ni, dia orang scan tau, who are you. Lepas tu kena ada orang vet untuk kita lagi. Orang tu mesti powerful ya. Macam tu dekat luar ya, untuk United Nations ya, kebanyakan mereka buat macam tu lah. Scammer tak akan dapat projek-projek tu. Kalau you ada sedikit masalah dengan undang-undang pun susah untuk you dapat buat projek tu. Melainkan you memang kuncu dia dari azali lah. Macam you dari Red Cross ke apa, itu lain lah. Tapi untuk projek-projek pembangunan manusia ni, kita kena scan ya. Sebab orang banyak duit, sebenarnya formula international player dia tahu. Orang banyak duit, dia orang tu lagi dubious punya karakter ya. So that's why. Kalau tidak, kalau tidak, takkanlah Fat Francis dekat sana tu kena dengan US. Sebab mereka akan menyiasat je. If you are super rich, diorang akan menyiasat. Dan diorang akan mendapatkan pembuktian. So, this one, kita nak bawa orang Cina untuk masuk dekat sini. Kita kena siasat betul-betul lah. Kena dapat pengesahan. Bukan pengesahan dari Cina, tapi pengesahan daripada third party. Bukankah kita dulu ada kerjasama dengan FBI dan CIA? Masa persoalan isu Syria, Daesh, semua-semua tu. Jadi, sekarang gunakanlah. Sebab ini untuk keselamatan dalam negara kita ya. Okey. So, sahabat-sahabat kita, pukul 10.50 Kak Ros akan berhenti ya. Kita akan sambung malam ni ya, sahabat-sahabat. Sebab korang kan nak bersiap-siap untuk pergi Jumaat. Dan Kak Ros sangat-sangat menghargai ya sokongan yang diberikan oleh semua sahabat kita. Dan mulai dah kasih dah masuk. Kasih sekarang mulai siapa-siapa yang masuk, kalau nampak komen tu tak betul, you terus block ya. You terus block. Sebab semalam kita sebenarnya dapat sanction tu kerana komen yang pasal isu kita nak cover kematian buruk seseorang ya. Jadi kasih, you nampak je, block terus. Kita tak perlu bagi peluang orang macam ni ya. Sebab dia memang menyusahkan hidup orang ya. Kita nak share benda-benda penting pun jadi tak boleh. Terima kasih Nikmi. Kadang-kadang kita pun ada dekat YouTube lah. Tapi apa-apa yang kita buat dekat sini, kadang-kadang kita upload dekat YouTube juga. So nanti korang follow dekat YouTube. Dan tolong jangan skip advertisement ya. Sebab itu adalah income untuk Kak Ros ya. Sebab Kak Ros memilih untuk jadi social media influencer yang baik ya. Bukan menjadi barua-barua politik ya, henchman politik yang bulan-bulan dapat 5,000, 25,000 ya. Macam tu. Tetapi sebenarnya macam inilah sahabat-sahabat kita. Saya agak memang merisaukanlah keputusan-keputusan yang dibuat oleh kerajaan yang tidak bersifat defensif ya. Tidak bersifat defensif dari segi keselamatan dan daripada segi kemasukan manusia-manusia ya, yang nak datang ke Malaysia. Sebab sometimes orang ada duit ni, dokumen-dokumen tertentu mereka boleh fake kan, dia orang boleh forge kan ya. Come on lah, pakcik dekat Kedah tu ya. Pakcik dekat Kedah tu, orang dalam Malaysia pun boleh buat arahan mahkamah palsu. Arahan mahkamah palsu. Apatah lagi warga negara asing, macam-macam dokumen mereka boleh buat. Sebab tu kita kena ada kerjasama lah. Dulu kita baik dengan Interpol CIA. Why? Kenapa tak nak baik? Untuk tujuan yang baik. Kenapa? Razwan cakap kroni didahulukan, rakyat dikemudiankan. Buatlah macam tu ya. InsyaAllah nanti 33 bulan kita akan mengundi dan kita akan pilih orang yang ada semangat kenegaraan ya. Bukan sekadar senang edit telang.
dia orang siap boleh bayar, dan dokumen tu kalau kita call sana, dia orang akan sahkan, oh benar dokumen ni benar ya. Tak boleh. People come with the money, maksudnya dia punya scrutinize ya, kena lagi tinggi ya. Sebab kita kalau dekat dulu saya pernah bantu saya punya family ya, dia kita buat bisnes dekat Netherlands ya, dekat Netherlands. You tahu tak? Kita kena buat dokumen from where we got the money, everything. Pergi submit sendiri dekat sana ya. Bukan semudah yang you kata aku ada 10 juta, tak ada. Lepas tu dokumen perlu kita bawa endorsement daripada bank negara lah, perbendaharaan lah, nenek lah, unta lah. Baru boleh buka company yang agak besar dekat sana ya. Sebab they want to know. Lepas tu dia orang bukan immediately, walaupun ada endorsement apa, bukan immediately terus dapat ya. Macam tu. Ada interview lagi, 2-3 interview ya. Macam tu. So jadi bila benda ni berlaku, barulah orang tahu ya. Masa tu my cousin sister baru tahu, oh susah ni Cik Ros. Ya. You ingat saya pergi buat business overseas saja bawa duit macam tu? Oh tak ada. Especially kalau bidang teknologi ya, you banyak benda macam projek kita dekat Taiwan dulu ya. Banyak benda yang kita kena lalui ya. Pergi submit dekat polis lah, dekat tentera lah, macam-macam ya. Even my company yang dekat India ya. Kita nak dapatkan dokumen, kita CBI ya, dia macam FBI lah ya. Datang interview, datang dekat rumah, everything. Bukan mudah, tapi dekat Malaysia paling mudah. You just bagi dokumen, you show the money, you letak duit, you just like that. Tak boleh ya sahabat-sahabat, benda tu sangat bahaya. So malam ni kita akan buat perbandingan jugalah kalau kita sempat benda ni ya. Sebab benda ni orang tak tahu, tetapi ini sangat penting. Kalau tidak nanti ya, kalau tidak nanti negara kita akan dipenuhi oleh scammer and money launderer. Benda ni sangat bahaya. Bukan sekadar berniaga ya. Okey, so sahabat-sahabat, Kak Ros minta maaf ya. Kak Ros akan tinggalkan korang dulu untuk korang bersiap-siap untuk pergi jemaat ya. Dan Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah. Okey. So nanti boleh tak jom breakfast? Saya duduk dekat rumah, saya tak boleh. Sebab kalau saya keluar nanti kan banyak-banyak hal pula ya. Minta maaf ya. Macam ni. Money is the king. Money is the King Kong dekat Malaysia ya. So Kak Ros tinggalkan korang dengan doa. Semoga Allah melindungi kita semua, merahmati kita dengan kecerdasan jasmani dan rohani. Malam ni kita jumpa ya, InsyaAllah. InsyaAllah ya. Bye. Assalamualaikum. Selamat berjumaat ya. Jangan makan mi udang, lepas tu tak pergi jumaat, tertidur. Okay, bye. Bye.